Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah-pensyarah yang berhormat Dr. Mazlina dan juga Puan Nur Hasniah. Saya Nur Khairunisa binti Abdul Rani sebagai pembentang pertama akan menceritakan sedikit mengenai latar belakang kumpulan sasaran yang telah dipilih untuk tugasan ini. Kami sekumpulan telah bersepakat untuk memilih kumpulan sasaran dari bidang Technical and Vocational Education and Training atau lebih dikenali sebagai TVET. Bidang TVET ini berasaskan pendidikan dan latihan berhala tuju pekerjaan dengan penekanan utama pada amalan industri. Terdapat dua laluan untuk memasuki bidang TVET. Yang pertama adalah melalui lepasan SPM yang akan menyambung ke peringkat diploma ataupun lepasan PT3 yang akan memasuki College Vocational. Terdapat juga program khas sistem latihan dual nasional bagi remaja di luar sistem pendidikan. Antara contoh institusi TVET yang ada di Malaysia adalah Sekolah Menengah Teknik, College Vocational, Politeknik, IKM, IKBN, ILP dan GETMARA. Beberapa isu sering dikaitkan dengan graduan lepasan TVET. Antaranya adalah kekurangan kemahiran insaniah. Antara contoh kemahiran insaniah yang dimasukkan adalah kemahiran berkomunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kepimpinan serta kemahiran kerja berpasukan. Pelajar bukan sahaja perlu mendapat pencapaian akademik yang cemerlang, malah perlu mempunyai kemahiran dan kualiti yang diperlukan oleh industri. Kekurangan kemahiran menyumbang kepada peningkatan jumlah pengangguran di negara kita. Sehubungan itu, kerjasama antara pensyarah, kaunselor dan agensi industri dalam memberi tujuan jara bimbingan untuk meningkatkan kemahiran adalah sangat penting. Isu yang kedua adalah kegagalan merancang hala tuju pengajian dan pekerjaan. Ini kerana kurangnya pemahaman mengenai diri sendiri dan personaliti. Menggunakan teori personality Holland, kaunselor dapat membantu pelajar mengenal pasti personaliti yang dominan serta memadankan dengan pekerjaan yang bersesuaian. Pemadanan yang tepat membolehkan individu tersebut mencapai kepuasan dalam kehidupan dan kerjaya. Isu yang seterusnya, penindasan peranan wanita dalam bidang TVET. Berdasarkan kajian-kajian yang telah dijalankan, masih terdapat jurang antara peluang pekerjaan bagi graduan wanita dan graduan lelaki. Realitinya, peluang pekerjaan bagi wanita dalam bidang teknikal sangat rendah berbanding lelaki. Golongan wanita seringkali menghadapi persaingan, ancaman stereotip dan diskriminasi yang konsisten apabila bekerja dalam bidang yang didominasikan oleh lelaki. Justru, graduan wanita dalam bidang TVET harus diberikan lebih banyak peluang untuk mengurangkan dan menghilangkan persepsi negatif terhadap kemampuan wanita untuk bekerja di dalam bidang yang sangat mencabar ini. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini dengan ringkasan analisa SWOT yang telah dilakukan. Strength ataupun kekuatan bidang TVET ini adalah ia mendapat kolaborasi dengan agensi industri untuk latihan kemahiran. Bidang TVET ini juga menyediakan tenaga pengajar mahir berkelayakan serta mempunyai CJ profesional yang diiktiraf. Beberapa weakness ataupun kelemahan turut dikenal pasti. Antaranya adalah penggunaan fasiliti di institusi pada masa yang sangat terhad. Terdapat juga pelajar yang mengikuti jurusan yang tidak dinilai keberkesanannya. Antara kelemahan lain adalah kekurangan kemahiran dan stereotip. Berdasarkan analisa ini juga, kami telah menemui beberapa opportunity ataupun peluang untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan bidang TVET. Antaranya, pelbagai platform disediakan untuk melakukan aktiviti dan program untuk pelajar yang mendapat sokongan dan kerjasama dari agensi luar untuk mengadakan latihan kemahiran secara berterusan. Terdapat juga threat ataupun ancaman dikenal pasti. Antaranya, persaingan dari IPT yang menawarkan program yang sama serta stereotip dan diskriminasi jantina yang dihadapi secara konsisten. Stereotip dan diskriminasi ini haruslah diubah dan dikurangkan bagi memberi peluang sama rata kepada setiap graduan. Sekian, itu saja pembentangan saya. Saya akan menyerahkan kepada presenter seterusnya untuk membentangkan strategi dan pelan tindakan kami. Terima kasih Nur Khairunisa atas penerangan itu tadi. Saya Nur Aisyah Musyadat
akan meneruskan analisis SWOT. Maka kita telah menyimpulkan bahawa ada 3 isu utama dalam kalangan pelajar politeknik, iaitu pertama, kekurangan kemahiran insaniah dan generik. Yang kedua adalah kegagalan merancang hala tuju, pengajian dan pekerjaan selepas mereka bergraduasi. Dan yang ketiga adalah isu penindasan peranan wanita dalam bidang teknikal. Setelah kami menyimpulkan ketiga-tiga isu ini, kami telah menetapkan bahawa matlamat utama penganjuran CDP ataupun Career Development Program adalah untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan politeknik dalam persaingan mendapatkan pekerjaan selepas mereka bergraduasi. Untuk mencapai matlamat ini, langkah demi langkah perlu dilakukan dan unsur-unsur 4 faktor utama, iaitu self-awareness, career awareness, career exploration dan career preparation. Jadi, saya akan menerangkan serba sedikit tentang apa itu self-awareness. Self-awareness ini adalah pengetahuan berkaitan personality individu. Contohnya, kekuatan, kelemahan, nilai ataupun bakat sesuatu individu itu. Pendek kata, self-awareness ini adalah proses mengenali diri sendiri. Maka CDP harus memasukkan unsur kepekaan ke diri sebagai langkah pertama. Jadi, objektif untuk program-program yang memasukkan unsur self-awareness adalah pertama, penerokaan personality diri. Yang kedua, menjadikan pelajar itu mampu mengaitkan personality diri dan kerjaya yang bakal mereka ceburi. Dan yang ketiga adalah kemampuan membuat pilihan selepas mengetahui maklumat-maklumat yang tadi. Maka kami telah menyimpulkan beberapa aktiviti yang boleh dilakukan. Iaitu yang pertama adalah memberi ujian personality semasa sesi orientasi kepada pelajar baru. Kami mencadangkan untuk memberikan self-directed search oleh Holland. Jadi, ujian ini akan diberikan kepada pelajar-pelajar baru. Yang kedua adalah kaunseling kerjaya secara individu ataupun kelompok sepanjang tempoh pembelajaran apabila diperlukan. Dan yang ketiga adalah karnival kerjaya khas untuk pelajar semester akhir, di mana dalam karnival kerjaya ini kita boleh anjurkan seminar, pameran, booth, bengkel untuk pelajar dibekalkan dengan kemahiran. Contohnya, tips-tips untuk interview, tips-tips untuk membuat resume dan perkongsian daripada personality dari industri berkaitan. Dan juga kita boleh buat booth untuk ujian personality serta kaunseling kerjaya secara one-off. Jadi saya rasa itu saja. Saya serahkan kepada Mas Irwan. Terima kasih Aisyah. Selaku presenter yang kedua, saya presenter yang ketiga. Hari ini akan berkongsi tentang career awareness, iaitu tentang kesedaran kerjaya. Okey, di antara kesedaran kerjaya yang perlu diberi dengan pelajar-pelajar TVET ini, antaranya adalah bengkel kerjaya. Keduanya adalah seminar, pameran-pameran kerjaya. Dan yang ketiga adalah pengalaman ataupun kita berkongsi ilmu pengetahuan. Okey, bengkel kerjaya ianya penting bagi kita untuk mengetahui kehendak prasarana yang diperlukan ataupun agar pelajar-pelajar TVET ini boleh mengetahui apakah keperluan minimum mengikut kemahiran ataupun kerjaya yang ingin mereka ceburi. Okey, melalui dengan seminar ataupun pameran-pameran kerjaya yang dianjurkan, ianya salah satu menarik minat para pelajar untuk melihat melalui gambar-gambar pameran, iaitu bidang-bidang kerjaya seperti bekerja di pelantar minyak, electrical engineering, di kilang-kilang yang menghasilkan alat-alat robotik atau sebagainya lah. Okey, selain daripada itu juga, career awareness yang ketiganya adalah berkongsi pengalaman ataupun berkongsi ilmu pengetahuan. Ianya boleh menambah mutu kemahiran ataupun mutu pengetahuan para pelajar, dan secara tidak langsungnya boleh membuka minda lah dia orang agar mereka boleh memilih ataupun menilai bidang apakah yang mengikut minat ataupun impian ataupun cita-cita dia orang yang ingin mereka capai. Biasalah pelajar-pelajar TVET ini memang selepas tamat pengajian memang insya-Allah akan mempunyai peluang kerjaya yang cerah, disebabkan pada era sekarang ni era digital. Jadi gaji pun lumayan sekiranya pemilihan kerjaya yang tepat itu ataupun dengan
cara yang betul ianya akan membantu para pelajar Tibet ini untuk berjaya dalam bidang yang ingin mereka ceburi. Seterusnya, presenter yang keempat, Z. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Izian. Saya akan teruskan dengan penerokaan kerjaya ataupun career exploration. Penerokaan kerjaya penting untuk mengetahui sama ada seseorang mempunyai minat dan kecenderungan yang mendalam terhadap sesuatu pekerjaan. Penerokaan kerjaya juga membantu individu mencungkil dan mengasah minat yang sedia ada di dalam diri. Bukan itu saja, individu dapat mengetahui prospek dan juga kehendak kerjaya, kemudian membuat justifikasi dan modifikasi yang bersesuaian dengan kehendak dan keperluan sesuatu pekerjaan yang diinginkan. Terdapat pelbagai program yang boleh dianjurkan bagi membantu meneroka kerjaya. Antaranya adalah lawatan tapak, program pertukaran pelajar, pemantapan pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah dan juga pertandingan inovasi. Lawatan tapak ataupun site visit. Bagi bidang Tibet, lawatan tapak amat penting bagi membantu individu melakukan pemerhatian dan penilaian atas persekitaran pekerjaan sebenar. Hal ini dapat membantu individu untuk membuat keputusan sama ada hendak teruskan dalam bidang kerjaya tersebut ataupun menukar haluan kerjaya yang lebih bersesuaian dengan minat serta nilai diri mereka. Yang kedua adalah program pertukaran pelajar. Program ini merupakan program yang kerap dianjurkan oleh institut-institut tinggi bagi membantu individu melihat dan terlibat dalam sektor industri pekerjaan dengan lebih meluas. Dengan melawati negara-negara yang maju dengan teknologi, khususnya negara China dan Jepun ataupun Rusia, ia dapat membantu individu berfikiran dengan lebih terbuka dan dapat mengadaptasikan budaya kerja serta nilai kerja yang diamalkan oleh negara luar sekaligus membawa ia ke negara Malaysia dan diadaptasikan di dalam setting pekerjaan sebenar. Yang ketiga adalah pemantapan pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Penerokaan kerjaya dapat dilakukan dengan adanya pembelajaran yang interaktif dan efektif. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan kepelbagaian alatan dan juga medium di dalam sesi pembelajaran. Contohnya, penggunaan mesin industri dan juga software yang khusus dalam reka cipta bangunan. Kemahiran insaniah dan teknikal seperti ini membantu individu meningkatkan kualiti yang ada pada diri mereka. Program yang keempat berkaitan dengan penerokaan kerjaya adalah pertandingan inovasi. Pertandingan inovasi merupakan salah satu kaedah yang interaktif dan juga menarik. Ia penting untuk menjana idea kreatif baharu dan mengasah bakat individu. Ia juga dapat membantu individu memahami keperluan kerja yang dilakukan, merangkumi fasa idea reka cipta, pembinaan projek dan juga pelaksanaan sesuatu projek. Antara contoh pertandingan yang boleh dilaksanakan dan juga dianjurkan adalah program reka cipta model bangunan, reka cipta barangan terpakai maupun pembangunan program dan juga pembangunan perisian komputer. Baiklah, itu adalah di antara program-program yang boleh dianjurkan di bawah penerokaan kerjaya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk membahaskan tentang topik yang selanjutnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Izian kerana memberi ruang, peluang dan kesempatan kepada saya untuk meneruskan selaku presenter yang kelima ataupun keempat. Baiklah, untuk topik yang saya nak bincangkan adalah berkaitan tentang career preparation ataupun dalam bahasa Melayu berkaitan tentang persiapan karier. Bagi memenuhi keperluan prasarana pelajar Tibet ini, ada beberapa program yang perlu diambil kira ataupun perlu dititik beratkan. Apa yang harus dilakukan adalah pelajar Tibet ini dihantar ke real setting dan real prospek yang mereka ambil supaya mereka boleh belajar lebih dan memahami apa yang mereka sedang pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melanjutkan tempoh latihan. Kebiasaannya kita dengar 3 bulan. So kalau kita lanjutkan kepada minimal ataupun minimanya kepada 1 tahun, so kita boleh melahirkan generasi yang lebih berkemahiran tinggi dalam bidang yang mereka ceburi. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir nasib pelajar-pelajar Tibet ini diambil acuh tak acuh oleh jabatan, organisasi dan mereka yang mengambil pelajar ini sebagai internship. Mereka diberi peluang untuk bekerja tetapi tidak mengikut justifikasi apa bidang yang mereka ceburi. Saya ambil contoh, seorang pelajar mengambil jurusan bahagian jentera. Bahagian jentera. Jadi apabila pelajar itu pergi ke real setting, melibatkan diri dalam bidang jentera,
Masalahnya bila internship beliau tidak ditugaskan untuk mengendali jentera. Sebaliknya beliau diberi tugas untuk pengurusan stok, beliau diberi tugas untuk filing, beliau diberi tugas yang tidak berkaitan terus dengan apa yang beliau ambil semasa beliau belajar. Itu yang kedua. Baiklah, yang ketiga, melalui program mentor dan mentee. Pelajar kita dedahkan kepada beberapa aktiviti-aktiviti. Contohnya pelajar dihantar pergi ke seminar, pelajar dihantar pergi ke bengkel, pelajar dihantar pergi untuk memperbanyakkan lagi ilmu-ilmu kemahiran. Daripada sini pelajar boleh mengambil ilmu lebih daripada mentor ataupun mereka tenaga pengajar yang menjadikan mereka sebagai mentee. So daripada sinilah mereka akan mengambil sedikit ilmu input supaya mereka lebih faham apa elemen-elemen pembelajaran yang mereka telah belajar dan diadaptasikan dalam real setting yang mereka ambil. Tambahan juga, setiap daripada pelajar-pelajar ini kena faham situasi sekarang ini sangat mendesak. Mereka perlu untuk mencari ruang sendiri ataupun masa sendiri, peluang sendiri agar mereka lebih berdikari. Jangan terlalu bergantung kepada apa yang diberikan. Seeloknya mereka kena faham mereka sendiri kena mencari ruang, peluang dan kesempatan untuk mereka memperbaiki apa mutu produktiviti yang mereka perlu. Contohnya keluar daripada kepompong, berani mencuba sesuatu yang belum pernah dicuba. Baik, yang keempat adalah memberi bantuan penempatan kepada para pelajar TVET. Bukan maksudnya kita nak memanjakan pelajar daripada memilih penempatan internship ataupun praktikal mereka sendiri. Sebaliknya, pelajar-pelajar ini harus dibimbing untuk mereka memilih jalan yang betul, cara yang betul. Kerana kita sebagai tenaga pengajar ataupun siapa-siapa yang membimbing mereka kena faham situasi seperti ini supaya pelajar-pelajar TVET ini tidak tersalah langkah. Contoh yang saya berikan tadi, ambil jurusan lain, bila di real setting mereka diberi tugas yang lain. Benda ini akan menjadi perkara yang mendatangkan kegusaran kepada minat, kepada bidang yang mereka ceburi. Daripada ikhtiar yang kita lakukan ini, insya-Allah saya yakin pelajar-pelajar mampu untuk memilih kerjaya yang tepat pada diri mereka dan juga minat yang betul pada kemampuan diri mereka. Dan langkah yang terakhir saya nak kongsikan adalah seharusnya kita memantapkan pengalaman, pengajaran dan pembelajaran. Ini bergantung kepada seorang lecturer, seorang tenaga pengajar kerana mereka pemula kepada ilmu-ilmu yang diberikan kepada pelajar-pelajar TVET. Kita boleh memantapkan lagi dengan mengambil beberapa manfaat daripada program-program yang telah berjaya dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi apa yang dapat saya simpulkan daripada sini adalah pelajar-pelajar TVET ini perlu diasah bakat mereka untuk mengambil bidang yang mereka minat dan macam mana proses untuk mereka menjual bakat mereka, menjual kemahiran mereka, menjual kebolehan mereka berharga di hari muka. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Izzy. Bertemu kita sekali lagi dalam membincangkan tentang pelaksanaan dan pendokumentasian. Dari sudut pelaksanaan, ia boleh dilakukan dengan penganjuran program kerjaya. Penganjuran program kerjaya yang baik perlu meliputi 4 komponen yang telah dibentangkan, iaitu kepekaan ke diri, kepekaan kerjaya, penerokaan kerjaya dan persediaan kerjaya. Namun begitu, semua inisiatif ini tidak akan membawa makna sekiranya individu tidak melaksanakan ia. Maka, individu perlu membuat pelan kerjaya bagi memastikan mereka terus kekal fokus dan terarah kepada satu matlamat. Pelan kerjaya membantu pelajar menjadi lebih objektif dalam pembangunan kendiri. Pelan kerjaya sebaiknya dipantau oleh penasihat akademik dan juga kaunselor berdaftar. Hal ini bagi membantu kaunselor mengenal pasti keperluan yang diperlukan oleh individu sekaligus mengulurkan bantuan sekiranya dirasakan perlu. Kerangka kerjaya ataupun pelan kerjaya perlu dibuat mengikuti model SMART. Apa itu model SMART? Model SMART terkandung 5 perkara iaitu specific, measurable, achievable, realistic dan juga time span. Specific. Individu perlu tahu secara spesifik kerjaya yang diinginkan. Manakala measurable, adakah matlamat kerjaya dapat diukur? Achievable, adakah matlamat mereka dapat dicapai? Realistic, adakah ia realistik dan sesuai dengan individu tersebut? Dan akhir sekali adalah time span. Bilakah matlamat mereka boleh dicapai? Maka dengan adanya pelan pembangunan kerjaya berdasarkan model SMART, individu dapat melihat dengan lebih jelas.
Namun begitu, segala dokumentasi perlulah dibuat dan dilakukan sebaik mungkin dan sedari awal, kerana ia boleh dikatakan sebagai senarai semak sebelum seseorang itu melangkah ke alam pekerjaan. Sebagai penutup, intervensi pengurusan kerjaya secara individu amat penting kerana ia membantu individu untuk berkembang dengan lebih baik dan efektif. Ia juga dapat membantu mengurangkan masalah disiplin dan mental di tempat kerja seperti stres dan burnout. Dengan adanya program pembangunan kerjaya seperti ini, maka individu akan dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri mereka sekaligus dapat membantu memperbaiki diri mereka sebelum mereka masuk ke dalam alam pekerjaan. Akhirul kalam daripada kami. Kita sebagai kaunselor perlulah memastikan bahawa segala program pembangunan kerjaya merangkumi komponen-komponen yang telah ditekankan sebentar tadi agar klien ataupun pelajar dapat berkembang dengan lebih baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.